20 pip ya. So anggap saja yang price dah sampai dan dia sedang membuat arah ataupun environment yang baru. Okey, dan ini persoalan dia. Katakan macam ni. Dia dah nak bertukar dia punya environment. Katakan. Persoalan yang seterusnya yang perlu hadir kita sebagai forex traders yang nak buat analisa, kita nak tahu. Ini apa dia tadi abang cakap? Apakah environment yang ni? Yang ni. Error ni. Error ni, apakah environment dia? Retracement. Lepas retracement, apakah dia? Reversal. So bermaksud, lepas retracement adalah reversal. So, persoalan dia, adakah ini sudah confirm menjadi reversal? Persoalan dia. Tak tahu. Nobody's know. So, macam mana kita nak tahu sama ada sudah confirm jadi reversal ataupun tidak? Nak pakai kaedah apa? Nak menggunakan what kind of method? COR. So, apakah method, bagaimanakah cara untuk mendapatkan COR? Siapa ingat? Belum dulu. Kena tahu dulu metod untuk dapatkan COR. Pandai Tuan Saipul. Mestilah berlakunya minor tu kena break. Minor yang mana? Minor dalam ni. Dalam retracement ni. Dan sekarang ini, ada nampak minor structure ke dalam ni? Ada nampak structure tak dalam ni? Persoalan dia. Ada nampak structure tak dalam ni? Tak nampak. So, bila tak nampak, nak kena buat apa? Barulah this is the moment di mana kita akan tukar time frame. Inilah abang cakap baru tukar time frame. Tukar. Okey, tukar. So, sekarang ada tak perbentukan dalam ni? Ada, abang cakap. So, kita nak kena mula tanda lagi kita punya structure. So, jumpa yang paling rendah. Apakah dia? Structure dia. Pandai. Lower low dekat sini satu. Lepas lower low, pasangan dia apa? Lower high. So, yang mana yang nak kena break, tuan-tuan dan perempuan? Abang dan kakak. Yang mana yang nak kena break? Lower high ni. Persoalan dia, adakah sudah break? Adakah sudah break? Belum. Belum break lagi abang dan kakak. So, bermaksud belum lagi confirm. Dia sedang membuat reversal. Belum lagi. Not yet. So, apa yang saya boleh buat kalau katakan belum lagi, cikgu? Buy lah dulu. Buy lah dulu. Buy sampai mana cikgu? Sampai lower high ni. Tapi ada berapa pip lagi? Ada lebih kurang 50 pip lagi. Buy lah dulu. Macam mana nak buy dulu cikgu? Macam mana nak buy dulu? Macam mana? Sama juga tuan-tuan dan perempuan, abang dan kakak buat satu bulatan yang baru, which is sampai ke sini. Sebab target kita nak buy sampai dekat lower high ni sahaja. Okey? Sampai dekat lower high ini sahaja. Ada lagi 50 pip. So, abang dan kakak, bila nak buy? Ni barulah kita nak cari pula support. Dalam kawasan ini. Dan kawasan ini, price dia sedang ke atas ataupun ke bawah. Dengan mata kasar pun kita dah boleh nampak dah abang dan kakak. Sila komen yang lain. Yang baru nak komen sekali pun boleh, tak ada masalah. Ke atas. So, bila ke atas, kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Kita nak buy. Nak buy tu nak buy dekat mana? Itu persoalannya. Support. Okay, so abang cakap kita buang dulu yang bulatan ni. Kita nak fokus kita kat dalam ni sahaja. Which is our focus in this kawasan sahaja. So, persoalan dia, support itu pun perbentukan. Adakah nampak perbentukan dalam ni?
Tak ada. So nak kena buat apa? Nak kena buat apa? Tukar lagi time frame. Pandai. Masuk daily pula. Sekarang dah ada perbentukan ke belum? Ada tak? Ada. Dekat mana? Satu dekat sini. Ada dekat sini. Okey. Dan apa yang kita dapat lihat, tidak lagi ada bentuk yang macam dia sedang nak turun ambil support kita. Okey. So, ada berapa pip ni kita tengok. Ada lagi 15 pip. Abang dan kakak, 15 pip. You get ready lah. Boleh je standby buy dekat sini. Lagi 15 pip ya. Bukannya jauh dah. Lagi 15 pip sahaja. Tunggu dekat situ. Dapat tuan-tuan dan perempuan? Siapa nampak? Dan exit dekat sini dulu. Ni kita masuk sampai daily sahaja. Maybe kalau katakan di time frame lain, sorry. Kalau katakan di pair lain, maybe ada tujuan yang boleh sampai kita masuk dekat M15. Macam ni, dia tidak memberi tujuan kepada kita untuk tukar lagi time frame. Faham tak? Siapa faham? Komen faham. Kenapa you nak tukar lagi time frame? Kenapa you nak masuk sampai dekat M15? Sedangkan dekat sini ada lagi 15 pip je dia nak sampai dekat support kita. Standby lah. So tidak perlulah untuk you nak mengukur sampai di time frame yang kecil. Sedangkan di time frame ni pun dah dapat dah. Kecualilah untuk dia sampai dekat support kita ni ada lebih kurang lagi 60 pip, 70 pip. Barulah kita ada tujuan untuk dapatkan data dalam tu. Sebab masih jauh lagi jarak perjalanan dia untuk dapatkan pips. Faham ke faham ni? Hello? Alright, kita masuk dekat time frame yang lain pula. Okey, contoh kita masuk GBP. Ni abang dan kak ni saya bagi sekali tau analisa ni. Okey ke? Saya payung sekali ni alang-alang dah. Hari ni hari apa? Isnin. Untuk stop loss macam mana? Okey, konsep of stop loss abang dan kakak. Saya ajak, mari saya tunjuk. Saya tunjuk sekali lah. Okey. Nampak long position. Abang dan kakak, stop loss ni letak lebih bawah sikit lah pada support level kita. Contoh ni support kita, letak bawah daripada dia berapa pip? Letak 20 pip ke, 30 pip ke, letak 30. Untuk selamat, play safe, 30 pip. Okey. Bawah daripada kita punya shadow ni. Nampak tak? Wick. Nampak wick ni? Kena lebih daripada wick tu. Alright? Contoh kita ambil lah 30 pip. Dan TP kita macam mana? Selalunya kebiasaannya saya ajar macam mana nak letak exit kita. Apakah kaedah untuk meletakkan exit kita? 1/5, pandai. So, 30 kali 5 berapa? 100, 50. Tapi make sure jaga di level ini. Sebab ini adalah level penentu untuk dia bertukar dia punya environment. Okey, standby sajalah abang dan kak. Once sampai dekat sini, baru boleh letak BE. Jangan baru profit 10 pip dah letak BE. Tu tak cerdik nama dia. Okey, dah sampai dekat sini untuk selamat letak BE tang tu. Letaklah dekat level tu BE. Dan naik sikit lagi standby BE dekat situ. Dekat situ pun BE dah ada lebih kurang 68 pip. Dekat sini pun lebih kurang you dah dapat 68 pips. Okey ke? Okey ke 68 pip? Baru satu pair. Kita meja pair ada berapa yang selalu saya suruh you tengok? Ada berapa? Ada 4. Satu pair dapat 50 pip. Kalau 4 pair, 4 pair berapa pip? Satu pair 50 pip, 4 pair berapa pip? Pandai. Seminggu 200 pip. Okey ke? Cukup tak? Cukup tak 200 pip seminggu? Kan tak cukup? Nak lebih lagi, tambahlah lagi. Boleh? Dapat? Faham? Okey, kita masuk contoh dekat GBP pula.
Mr. Teko. Masalah dia bila dengan Sifu dia faham. Bila seorang-seorang dia ketum. Nanti malam-malam video call dengan saya. Gurau-gurau. Tak apalah abang dan kakak, praktis pelan-pelan. InsyaAllah boleh punya. Dia take time, dia akan ambil masa. Yang penting kita tengok video, kita lukis. Tengok video balik. Video ni nanti kita akan send. Tengok video, study balik. Lukis lagi. Buat sahaja exactly macam mana saya buat. Kita panggil sebagai tiru vasi. Tiru ya abang dan kakak. Jangan risau, ni bukan peperiksaan. Tiru sahaja. Okay? Macam mana saya buat, macam itulah saya nak you all buat. Boleh? Yakin boleh? Terbaik. Okey, jom kita masuk GBP USD. Kaedah yang sama, kita bermula dari time frame yang besar. Okey, kita bermula dari time frame yang besar, tukar kepada line chart macam ni. Nampak? Seronoklah saya dengan trading view ni, duk nampak radar duk pusing-pusing tu. Bagus ya trading view. Dia alertkan kita dekat mana level sekarang. Bagus, bagus, saya suka. Alright, tuan-tuan dan puan, sama juga kaedah dia. Kita nak tanda structure dekat direction. Macam mana? Jumpa yang paling besar. Tanda H. Selepas dia, high yellow. Jumpa lagi yang paling tinggi, higher high. High yellow. Jumpa lagi yang paling tinggi, higher high. Apakah arah dia? Cepat. Ke atas. So previous menunjukkan tuan-tuan dan puan, dekat GBP saja salah satunya pair yang di monthly ada dua arah. Macam major pair yang lain di satu arah saja. Euro USD tanda structure ada satu arah saja dekat monthly. AUD ada satu arah sahaja. Dekat NZD pun sama juga. GBP saja dia special. GBP memang special sebab apa? Kenapa dia ada dua arah? Dalam salah satu sebabnya adalah disebabkan pergerakan dia. Price value dia laju. GBP price value dia laju. Okey, bermaksud dekat sini ada banyak forex traders, bermaksud ada supply and demand laju, import export pun laju. Alright, bermaksud mata wang keluar masuk pun laju. That's why nilai dia bergerak dengan laju ke atas dan ke bawah. Okey, so bila high yellow ni break, so bertukarlah dia punya structure jadi apa? Pandai, jadi lower low dekat sini. Lower low. Lepas lower low, pasangan dia apa? Lower high. Lepas lower low, lepas lower high, jumpa lagi paling rendah. Ini adalah pasangan dia. Abang Kak, nampak tak dekat sini level dia sama? Okey, sama. So, anggap sahaja perbentukan dia macam ni. Nampak? Nak bagi you faham sebab sama sahaja. So, anggap saja perbentukan ataupun struktur dia macam ni. Okey? So, macam biasa ada lower low dan lower high. Apakah arah dia? Ke bawah, buat bulat. Ke bawah. Alright. So, kita sekarang sedang duduk di latest. Latest kita arah dia apa? Ke bawah. So, settle direction. Dapatlah direction. Direction kita ke bawah. So, yang seterusnya adalah kita nak clearkan data. Kita nak dapatkan lagi information di manakah kedudukan kita sekarang ini. Kena pakai kaedah environment. Lower low to lower high. Apakah environment dia? Lower low, lower high. Retracement pandai. Lower high ke lower low. Apakah environment dia? Reversal pandai. Lower low bakal menjadi lower high. Apakah dia punya? Apakah environment dia? Retrace. Okey, dan abang Kak, saya nak masuk sikit. Ini kan retracement. Okey, you sedang duduk dalam retracement. Bermaksud fasa kita sedang duduk dalam retracement. Persoalan dia, retracement ini akan sampai ke mana? Of course, untuk tahu kita nak kena pakai kaedah TOB. Tak perlu lagi cakap pasal TOB, kita membuat andaian kita dulu. Macam mana macam saya cakap andaian kita?
Siapa ingat lagi? Hard point kita dekat mana? Manakah hard point yang pertama kita nak pakai? Resisten. Kita guna dulu resisten yang paling terdekat dekat mana? Sini. Kita just target sahaja retracement dia akan sampai dekat sini. So abang dan kakak, jom kita ukur ada berapa pip lagi untuk dia sampai dekat sini. Ada 700 pip, tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak buat apa? Takkan nak tengok je 700 pip tu. Buy dululah. 700 pip kot. 700 pip. So, tuan-tuan dan puan, macam biasa, buanglah bulatan anda ini. Buang bulatan ni. Buang bulatan ni. Buang bulatan ni. Dichainkan semua. Ini sebagai level take note kita. Abang dan kakak, level of take note kita. Ada lagi satu cara yang kita boleh buat macam mana untuk kita letak note level. Satu lagi kaedah yang kita boleh buat adalah kita pakai horizontal line, letak dekat sini, right click dia, kita letak sebagai add alert on horizontal line. Letak alert macam ni. So bila dia sampai, dia akan ada sound. Dia bagi alarm dekat kita. Weh, price dah sampai sini, jaga-jaga. Boleh pakai, tak ada masalah. Alright, dia ada banyak tools yang you all boleh buat. Okay. So, fokus sahaja di dalam kawasan ini. Jangan lari dah. Jangan pergi mana-mana, jangan melencong tempat lain. Duduk dalam level ni, duduk dalam bulatan ni ataupun kawasan ini sahaja. Okay. So, abang dan kakak, kita sekarang duduk di mana? Environment-nya apa? Environment-nya apa dia? Retracement. Sementara ke mana? Ke atas. Ke atas sampai mana? Resistance level. Ada berapa pip lagi? 700 pip lagi. So, kita boleh buat apa? Boleh buy dulu. Persoalan dia nak buy di mana? Persoalan dia nak buy di mana? Support level. Dekat mana support terdekat? Dekat sini ada support yang paling terdekat. Okay. Adakah price dah sampai dekat support tu? Dah sampai cikgu, dah cucuk dah, tajam ke main. Tajam cikgu, dia cucuk dah. So bermaksud bila dia dah cucuk dah, dia nak tukar dia punya apa dia? Environment. So jangan lupa juga abang kakak, dalam ni kita kena clearkan dulu environment. Macam mana? Abang kakak tak perlu dah buat structure, nak lagi senang buat bulat macam ni. Ni retracement ke bawah sementara. Ni adalah reversal ke atas semula. Ini adalah retracement ke bawah sementara. Ini adalah dia dah sampai dekat support kita, dia akan jadi reversal kembali semula. Dan di manakah kawasan kita tuan-tuan dan puan? Halo? Kita sedang duduk di fasa mana? Reversal. Reversal ke atas. So bila ke atas nak kena buat apa? Buy. So nak buy di mana? Support. Ada nampak support tak dalam ni? Ada nampak support tak dalam ni? Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada. Tak ada. Dalam kawasan ni, nampak ni bulatan ni, ada support tak di antara sini ke sini? Tak ada. So nak kena buat apa? Tukarlah time frame, masuk dekat weekly. Okey, masuk dekat weekly. Dan jangan lupa juga, kalau katakan ini adalah reversal, alright, ini adalah reversal, adakah reversal ini sudah confirm berlaku reversal? Macam mana kaedah dia? Dapatkan minor structure. Dekat mana? Sini pun dah nampak dah abang kakak. Ada low, minor, low high, minor. Okey. Buat satu level. Adakah dia dah pecah? Adakah dah pecah?
Belum lagi. Hampir nak pecah abang kakak. Kalau macam ni, dia boleh kategori pecah je abang kakak. Kalau masuk daily ni dah pecah dah. Nampak tak? Masuk daily dah pecah dah. Nampak? Masuk daily sudah pecah. Maka confirm lah abang kakak yang dia sudah berlakunya reversal. Just skip pula ni. Sebab dia memang laju. Hampa faham ke faham ni? Korang so far faham ke ni? Boleh ke? So abang kakak, confirm lah dia reversal. So bila confirm reversal nak buat apa? Confirm reversal ke atas nak buat apa? Buy lah abang kakak, nak sell pergi buat apa? Dah confirm dah. Reversal, kita ikut je dia reverse. So kita nak buy dekat mana? Sekarang faham seorang-seorang ketum. Aduh, tak apalah. Support. Alright. So ada nampak support tak dalam kawasan ni? Di antara sini ke sini ada nampak support tak? Ada support yang clear tak? Yang clear. Abang nampak support yang clear. Yang jelas. Perbentukan dia sangat jelas. Bermaksud dia ada cap macam tu. Dia ada bentuk macam tu. Ini baru support yang clear. Macam ni, kalau katakan orang utara cakap ushi kare, abang nampak ni ushi ni. Kecil lah. So, tak nampak, tak clear kan? Alright, kita nak buat everything mestilah nak kena jelas. Jangan agak-agak. Alright, masuk lagi time frame kecil untuk dapat yang lebih clear dan lebih jelas. Sekarang ada tak, tuan-tuan dan puan-puan? Abang dan kak, sekarang ada tak? Dekat mana yang paling terdekat? Support terdekat. Ni satu, tu dia. Ni dekat sesi di ECE Masri semalam saya ada kongsi. Sama juga. Masih lagi sama. Kau dah sampai dah? Ada lagi. Bubuh dulu, pulun dulu dekat sini. Ada berapa pip lagi ni? Ada berapa pip lagi nak sampai? Ada 33 pip. Tunggu, tak jauh dah. Okey. Tak jauh dah. Tapi ada yang tanya cikgu, 33 pip pun saya sayang cikgu. Bagi saya 33 pip pun sangat berharga cikgu. Boleh tak kalau saya nak sell dulu? Boleh cik. Boleh. Macam mana cikgu? Kita nak sell dulu betul tak? Buat bulatan dalam ni. Sebab nak sell dulu. Sementara nak sampai dekat sini. So samalah sekarang ni kita punya environment sedang retrace untuk sampai ke sini. Ada lagi perjalanannya 33 pip katakan. Okey. So kita nak sell dulu. Nak sell dekat mana tuan-tuan dan puan-puan? Resisten. Dekat mana resisten terdekat? Ni ada satu. Ada satu level resisten. So saya boleh gunakan resisten tu? Boleh lah. Takkan nak tengok saja. Guna. Ada berapa pip lagi nak sampai? Ada 17 pip. Cikgu 17 pip pun saya nak. Ni aku kata 17 pip tak payahlah abang agak tunggu saja dia sampai dekat atas. Jangan duk pulun sangat. Jangan duk pulun sangat. Okey? Ambil boleh sell dulu macam ni. Katakanlah sebab price kat atas kan. Sell dulu macam ni. Sell dulu sebelum kita nak buy nanti. Tuan-tuan dan perempuan dapatkah? Jelas ke? $17 pip beda cendol. Tak payahlah. Tak payahlah beda cendol. Beda cendol itu lagi buat kita buat kita tercedok lagi. Okey. Boleh? Faham? Siapa dapat something? Comment something. Dia clear sikit malam ni lagi tambah clear lah untuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh.
Dapat something malam ni. Alright, good job Adam. Bagus. Cikgu nak tanya, trading view yang cikgu guna ni yang free ke yang beli punya? Ni free. Ni totally yang free punya. Saya tunjuk. Tak percaya. Takut lagi cakap saya tipu pula. Mari saya tunjuk. Ni. Nampak tak? Saya pakai yang percuma. Kat mana nak tengok? Nampak tak? Kena upgrade. Ni yang pro. Saya tak ambil pun. Tidak langgan sama sekali. Saya cuma pakai yang percuma. Tak payahlah mana kak. Benda percuma kita pakai aja yang percuma dulu. Kalau nak beli juga ambil yang ni saja. Okey, pakai yang pro. Apa kelebihan boleh pakai pro? You boleh buat backtest ataupun replay. Dan replay itu bolehlah sampai di time frame yang kecil. Bagus juga. Saya dulu pakai. Sekarang tak pakai dah. Okey. Sekarang tak pakai dah. Dapat? Macam mana nak dapatkan apa? Nak dapatkan, maksud dia dapatkan apa Faizal? Dapatkan apa tu? Nak dapatkan TV, buka internet. Alright, pastikan internet anda bersambung. Alright, buka browser sama ada Google Chrome. Siapa pakai Apple punya brand boleh buka Safari. Search www.tradingview.com. Ni saya tulis kat bawah. Ada yang tak tahu apa saya tunjuk. Tradingview.com. Ni lah. Nampak kat bawah. Okey, buka tradingview.com, masuklah register satu akaun. Alright, register pun percuma, tak perlu nak bayar. Boleh? Tuan-tuan dan puan-puan faham? Cepat, siapa ada soalan lagi sebelum kita nak tamat ni? Nak pukul 10.30 dah. Nanti video esok kita suruh team hantarlah. Dan jangan lupa, hampa jangan buat senyum sangat, assignment kena buat lah. Jangan nak seronok sangat, malam ni tak ada assignment, cantik, lega. Ada, abang tunggu Ustaz. Cepat, siapa ada soalan sebelum kita nak tamat malam ni? Cikgu, TV free 15 minit lambat. Tak sure lah. Saya rasa macam sama. Maybe kalau kata yang berbayar dia lagi laju kot. Saya pun tak tahu. Saya tak pernah kaji pula sampai ke situ. Maybe betul kot, maybe betul. Saya pun tak sure. Kokok siapa yang tahu maybe boleh bagi tahu saya. Sebab so far saya menggunakan TV buat analisa, saya tengok dekat MT4 dia sama juga. Tak ada apa beza pun. Ada delay. Ada delay sikit. Alright. Ada delay sikit. Okey, faham? Tak apa. Kalau stok ada delay. Kalau stok ada delay. Alright. Sebab so far saya pakai dekat TV, saya buat analisa, saya comparekan dengan MT4 saya, so far tak ada masalah. Alright, level dia sama. Setakat delay second-second tu, okey lah Abang Kak. Macam delay 15 minit tu lama sangat. Macam tak logik je. Cik Dayah, hoi. 15 minit tu lama sangat. Kalau 15 second tu saya boleh terima lagi lah. Okey, tuan-tuan dan puan, betul tak ada soalan dah? Tak ada soalan, cantik lah. Saya bagi assignment lah. Boleh? Okey, dan juga dulu sebelum kita nak habis, saya nak you all semua komen. Korang target apa minggu ni? Sila komen, saya nak tengok. Berapa you all punya target? Cepat. Nak dapat berapa ringgit? Nak dapat berapa pips? Wanto. Nak dapat berapa Wanto? Khairul. Tuan Akmal. Zulhaidi. Ni Tuan Baim kita. Adrian. Ahmad Romaino dengan Hamizan. Tuan Fakri Zainul. Ni Abang Cik Nurul kita. Fazil. Jeremy. Rosmazan. Cepat berapa hamba punya target? Sukri. Tommy. Cik Dayang kita. Roy. Adam. Nak berapa target? Hoiri. Juno. Tuan Juno nak dapat berapa target minggu ni? $300 Chris. Si Daya nak dapat 500 pip. Okey. 200 pip. Ronald nak 250 pip. Faidi 200 pip.
Apple 200 pip. Harman 200.5 pip boleh. Khairul 300 pip. Arif nak 100 pip. Okey. Ahmad 400 pip. Tommy 400 pip. Roy 250 pip. Muhammad apa ni? Firdaus. Fir apa saya tak nampak. Dia tak nama tak full. 100 pip. Dayang nak 500. Amboi banyaknya Dayang. Tamak sungguh. Boleh ke tu 500 pip? Kalau boleh, boleh. Janji clear. Janji kena clear dan jelas. Macam mana kita nak dapat 500 pip? Macam Tuan Adam. 800 pip Tuan Adam seminggu. Okey, kena jelas dan clear. Boleh bukan tak boleh. Kena clear dan jelas. Apakah kita punya plan dan strategi untuk kita dapat tu? Berapa pair yang kita nak kena masuk? Alright, kalau katakan you agresif, insya-Allah boleh dapat. Alright, yang penting you clear. Macam sebelum ni, dalam kelas sebelum ni kita ada tunjuk macam mana you nak achieve that numbers. Alright, of course kena ada nak gunakan formula pips magic Alright, nak kena guna formula magic numbers Okey, Azlizam 300 pip, Wanto 300 pip, 250 pip Ibrahim. Rosmazan 300, Khairul 100, Tuan Sky 250 pip, 100 untuk permulaan. Alright, good job Amirul. Teruskan untuk permulaan 100 pip. Go on, seminggu ya. Tak banyak, 100 pip. Boleh. Fairul 200 pip. Boleh. Akmal, saya target 100 dulu. Boleh, tak ada masalah. Yang baru ni, yang mana target kecil-kecil ni saya doakan moga capai minggu ni. Okey, Rafizan 1,500 USD sebab allowance dengan gaji kena cut. Alamak. Okey, usaha boleh insya-Allah. Alright, boleh. Ahmad Hamizan 350 pip. Izwan 250 pip seminggu cikgu. Jerry 500 pip. Umairah 200 pip. Amboi banyak sangat apa ni. Kau pun ditukar-tukar ni macam tak berhenti yang nama saya panggil ni. Okey, Hoiri, Adrian 300 pip, Saravanan 500 pip. Saravanan, ingat Saravanan you jangan macam-macam you Alright, ingat my advice, tolong jaga you punya risk. Alright, it's very important. Alright. Jeremy 200 pip. Khairul, Fakri 300 pip. Alright. Nurul Ain 250 pip. Sukri, Muhammad Fadil lah. Fadil. Alright. Ahmad Sufi 250 pip. Alright, good job. Teruskan. Okay. Cikgu News ada potensial tak untuk ubah analisis kita? Dia tak ada secara long term. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar lelok ni saya nak beritahu pasal news. Kokot ada yang duk risau, yang maybe ada dia punya favorite. Saya suka lah tengok news, cikgu. Saya memang suka sangat. Saya pun tak tahu sebab apa. Saya suka dengan ekonomi, saya suka dengan sosial, saya suka dengan apa? Dengan government punya hal. Saya sukalah benda-benda macam tu, cikgu. So saya suka tengok news. Okey. So untuk makluman abang dan kakak, bila mana berlakunya news. Ni nak kena faham news. Konsep of news. News ini adalah apa? Dia adalah kabar berita lah. Kabar berita tentang apa? Sesuatu data. Alright, salah satu data adalah maybe card rate. Data tentang kewangan tersebut. Kita ada central bank dunia. Alright, kita ada central bank, satu bank pusat dunia. Dia akan ada buat satu meeting dan akan mengeluarkan satu keputusan. Keputusan apa? Tentang potongan harga mata wang. Contoh, bank tu cakap, alright, bank pusat cakap, okay, US sekarang ini harga semasa RM1.20. Kita potong 10 sen. So jadi berapa sen? Jadi berapa sen? RM1.10. So bermaksud dia potong 10 sen. 10 sen itu berapakah nilai pip? Berapa pip sekupang? Sekupang berapa pip? Sekupang berapa pip? 1,000 pip. So, dia akan jatuh pam 1,000 pip directly. Once dia announce sahaja, confirm, maka turunlah 1,000 pip. Dan benda ini pernah berlaku. Card rate ini pernah berlaku. Sekarang tak berlaku dah, tak ada lagi so far. Okay? Jatuh 1,000 pip abang dan kakak directly, punyalah tajam jatuh. Okay? Inilah di mana kita panggil sebagai card rate. Ini salah satu punca, satu sahaja news yang akan bergerak dengan fantasnya pair itu. Okey, dan kebiasaannya card rate ini ada dekat GBP, ada dekat USD. Okey, tetapi abang dan kakak 10 sen kalau katakan card rate dia terlalu tinggi. Walaupun kita nampak 10 sen.
10 sen itu besar nilai dia dalam market. Okay. So, bukan senang-senang mereka nak cut rate 10 sen. Mereka bukan senang-senang. Alright, even 5 sen pun bukan senang-senang mereka nak cut. Banyak yang mereka akan lihat dari sudut ekonomi, dari sudut macam-macam. Abang Angkat barulah mereka mengeluarkan satu keputusan. Dan persoalan yang seterusnya, adakah news ini akan berlawanan dengan apakah market sentiment? Market sentiment itu apa? Kita lah manusia. Alright, apa yang kita nampak, apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, itulah sentimen. Dan sentimen ini adalah perkara yang tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi dalam secara mata kasar dan gambaran dia, contoh abang dan kakak, kalau katakan hari ini you nampak market. Market itu price dia sedang ke atas. Okey? Dan you nampak price market itu dia sedang ke atas. Bukan you seorang sahaja yang nampak dia ke atas. Kalau katakan you rasa market itu sedang ke atas, bukan you seorang saja yang rasa dia ke atas. Tetapi most of the traders pun ada rasa yang sama. Dan rasa itu cuma ada dua, which is ke atas dan ke bawah. Tak ada 10, tak ada 8, tak ada 7, ada dua je. Ke atas dan ke bawah. Sama ada majoritinya merasa market itu ke atas ataupun majoritinya merasa market ke bawah. Tengok mata kasar nampak ke atas. Of course, majority akan nampak arah market itu ke atas. Alright, itu adalah sentimen. Tolong faham. Ini adalah bahasa paling mudah untuk kita faham. Alright, kalau kata nak explain tentang teori dia, sangatlah detail dan sangat panjang. Dia macam bahasa profesor, saya pun malah nak explain. Alright? Untuk you faham, itu adalah sifat sentimen. So, antara news dan sentimen, mana lebih kuat? Tuan-tuan dan puan-puan, antara sentimen dan juga news, yang mana lebih kuat? Ibrahim, pasal apa cakap news? Tuan Ibrahim, pasal apa cakap news lebih kuat? Mesti ada sebab. Apakah sebab yang you kata news lebih kuat? Abang Kakak ni nak bagi you nampak benda yang realistik dan logik saja. Saya akan tunjuk dan you akan nampak gambarannya. Okey. Sebab at the end, policy maker boleh kawal currency rate. Tuan-tuan ni, Ibrahim macam saya cakap tadi, rate bukan mudah mereka nak mengeluarkan kadar rate. Dia tak mudah. Nak keluar kadar rate tak mudah. Dan sudah beberapa tahun mereka tidak cut rate. Cuba tengok balik polisi. Boleh tengok balik polisi. Dah lama dah mereka tidak potong rate. Sebab apa? Bukan senang nak potong rate. Bukan boleh suka-suka nak potong rate. Kalau siapa yang suka news, kena study benda ni. Alright, kena study benda ni. At the end of the day, abang dan kakak, yang paling kuat adalah manusia ataupun majority. Even jerung pun kalah. Majority. Abang dan kakak, sentiment is everything. Sebab tu, kalau katakan you all perasan, ada FOMC, ada NFP, alright, kecuali cut rate. Alright, kecuali cut rate sahaja. Cut rate ini memang dia akan long term. Alright, dia akan potong kadar mata wang tu. Itu sahaja cut rate. Tetapi dari segi NFP, dari segi FOMC, kalau katakan you perasan, kalau katakan dia berlawanan dengan arah sentimen ataupun arah market itu, dia berlawan sementara sahaja. Siapa perasan? Sementara. Sebab apa? Sebab yang tengok news, yang refer news, yang nampak orang mengeluarkan statement tentang news, siapa? Siapa yang tengok news? Abang Nakak, siapa yang baca berita? Siapa yang tengok berita? Siapa? Pandai, Roy. Manusia. Bukan bank. Okay? Yang tengok news tu siapa? Manusia. Investor. Siapa investor? Manusia. Traders. Siapa traders? Manusia.
So semua manusia. So semua keputusan yang ada adalah dekat manusia. Dapat? Abang dan Kak. Ni semua saya belajar Abang dan Kak. Saya belajar semua ni. I study about this thing. Dan saya study bukan study dekat buku. Saya study dengan guru. Saya ada cikgu. Dan cikgu saya bukan orang Malaysia lah. Cikgu saya yang saya study ni bukan orang Malaysia lah. Saya study about people yang kaji ataupun analisis about market, yang study about news, yang study about economy. I learn from them. Okay? Abang dan Kak, yang buat keputusan akhirnya adalah manusia. Yang menggerakkan harga hari ini adalah manusia, bukan bank. Okay? Keputusan daripada bank mereka ambil dari keputusan manusia. Faham? Okay? So, ada yang tanya saya, so news tak penting cikgu? Penting. Untuk you refer for the short term way. Faham? At the end of the day, dia berbalik-balik kepada majority. Itu je Abang Akak. Alright? Dia balik-balik pada majority. So, Abang Akak tak ada masalah nak study pasal news, pasal ekonomi. Semua boleh study. Segala keputusan daripada bank adalah semua base. Mereka ambil keputusan daripada manusia. Contoh lagi satu saya bagi. Masa election di antara Trump dan juga Biden before this. Alright? Ramai orang sedang menunggu keputusan siapakah the next president. Betul tak? Semua orang tunggu. Who's the next president? Tidak ada single person pun yang 100% exactly know who's the next president. Yang mereka boleh buat adalah prediction. Mereka hanya boleh fokus. Mereka cuma boleh ramalan. Dan segala keputusan who's the next president, siapa? Siapa yang tentukan? Rakyat. Siapa rakyat? Testing, 1, 2, 3, testing. Okay, saya ulang balik. So, nak nampak lebih dalam, alright, bukan kita nak tengok news siapa yang bakal jadi the next president. Bukan yang kita nak tengok, bukan yang tu. Bukan yang tu. Bukannya keluar sahaja, oh Biden jadi presiden, we sell US. Bukan. Apa yang kita nak tengok adalah secara long term way bagaimana siapa yang uruskan negara itu. Kalau katakan contoh Biden. Alright, Biden. Kita nak tahu apakah prinsip Biden ni. Macam manakah buat dia punya statement. Apakah dia punya background. Bagaimanakah yang dia akan mengurus 10 tahun akan datang negara US itu. Itulah yang patut kita tengok. Bukan tengok siapa yang akan jadi PM nanti. Sebab itu akan menentukan perjalanan negara itu secara long term way. Itu yang sepatutnya kita tengok. Abang dan Kak macam sekarang lah. Contoh, ramai orang duk tunggu. Geng-geng saham ni duk tunggu. Oh nanti Muhyiddin akan jadi PM. Alright, one Muhyiddin jadi PM, pakat-pakat buy habis stock market. Pakat buy habis semua saham. Tetapi at the end of the day, tengok macam mana dia bawa Malaysia. Dapat? Semua saham. Faham tuan dan puan? Alright, itu yang lebih jelas dan lebih clear yang kita nak kena tengok. Bukan tengok dekat yang news yang akan keluar sekejap ni. No, tengok bagaimana dia akan bawa nanti in the future. Okay, Abang Akak banyak kalau saya nak contoh tentang news ni. Okay, so assignment untuk you all semua. Macam biasa, apa yang analisa yang kita buat tadi, macam tu jugalah yang saya nak Abang Akak buat. Boleh? Alright, saya nak 2 analisa. Saya nak 2 pair. Boleh? Alright, 2 pair seorang satu. Kalau katakan siapa yang tak hantar tu, saya anggap saja dia tak berminat. Okay? Yang mana yang tak boleh nak hantar dia punya assignment, saya anggap saja dia tak berminat, dia tak suka trade forex, dia memang saja masuk kelas saja nak main saja. Saya anggap saja macam tu. Alright, sebab tidak ada alasan untuk kita tak buat apa yang guru kita suruh buat. Okay? Tidak ada alasan. Alright, baik Abang Akak, jom kita tamatkan dulu dengan bacaan Al-Fatihah kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah abang akak saya doakan kejayaan untuk you all semua, dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Semoga apa usaha yang kita buat hari ini, orang even you masuk kelas hari ini menuntut ilmu, saya doakan semuanya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah abang akak. Thank you so much. Kita jumpa the next session kita. Saya Divisul, cikgu hampa semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.